Baik, seterusnya Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz berkata pemulihan ekonomi Malaysia tertakluk kepada usaha sama semua pihak termasuk syarikat korporat, perusahaan kecil dan sederhana, peniaga dan pengguna terutamanya bagi memastikan kehidupan rakyat dilindungi serta ekonomi diperkukuhkan. Menurutnya setakat ini pakej-pakej rangsangan yang keseluruhannya berjumlah RM295 bilion telah memanfaatkan kira-kira 800,000 perniagaan dan menyelamatkan kira-kira 2.6 juta pekerjaan. Dan beliau berkata tempoh 3 hingga 6 bulan akan datang merupakan tempoh yang penting bagi menjayakan pelaksanaan inisiatif di bawah penjanab yang dijangka membuahkan hasil menjelang suku ketiga atau keempat 2020. Dan menjelang laporan pelaksanaan ke-12 pada Rabu, apa yang boleh kita jangkakan? Bersedia untuk mengulas dengan lebih lanjut Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam menerusi Skype. Terima kasih bersama saya di Buletin Awal ini. Boleh Dr. kongsikan pertama sekali berkenaan kadar OPR yang diturunkan oleh Bank Negara kepada terendah sejak 2004. Adakah ini mampu untuk menggalakkan pengguna untuk terus berbelanja dan mungkin beli kereta dan atau rumah sebagainya? Okey, memang betul. Kalau lihat kadar OPR sekarang kadar terendah dari sejarahnya, dan dengan kadar yang rendah ni bermaksud kos pinjaman menjadi begitu kompetitif dan bagi para peminjam mereka bolehlah untuk berkira-kira untuk meminjam dan merancang apakah yang sesuai yang perlu dilakukan sama ada untuk membiayai semula pembiayaan yang sedia ada ataupun bagi mereka yang ingin membeli kereta atau membeli rumah dan sebagainya. Sekarang ini merupakan masa yang sesuai. Kalau kita lihat harga rumah pun sekarang ini begitu kompetitif. Bagi harga-harga kereta pula disebabkan oleh program penjana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Jun yang lalu, terdapat pengurangan dari sudut cukai jualan dan ini memberi kesan terhadap harga kereta yang dijangka berkurangan dalam jajaran yang agak signifikan juga ya. So saya kira pengurangan OPR ni seharusnya memberi kesan yang positif dari sudut merangsang kegiatan ekonomi domestik. Doktor, bagaimana pula keadaannya selepas tempoh moratorium pula yang tamat? Mampukah OPR ini mungkin boleh berikan pengguna akses kepada pinjaman dan bagaimana pula dengan perniagaan? Adakah perbelanjaan pengguna yang kita saksikan ketika ini akan terus rancak lagi? Bagaimana? Okey, selepas moratorium saya rasa itu bergantung kepada keputusan kerajaan untuk menyambung atau sebagainya. Tapi apa yang penting adalah kadar pinjaman ataupun kadar faedah begitu rendah pada masa sekarang ini dan dijangka berkekalan sebegini rupa berkemungkinan pada tahun hadapan. So maksudnya apa yang perlu dilakukan oleh pihak para peminjam baik dari segi peniaga ataupun isi rumah, mereka perlu melihat balik bagaimanakah struktur kedudukan liability semasa mereka. Sekiranya perlu berbuat sesuatu, mereka perlu tampil ke hadapan, berjumpa dengan pihak bank dan apa yang penting adalah mereka perlu terlus dalam mengisytiharkan kedudukan kewangan mereka supaya jalan tengah dapat dicapai terutamanya bagi mereka yang bermasalah. Dan bagi pendapat saya pula terdapat agensi yang penting seperti AKPK yang boleh memberikan peranan yang penting sebagai orang tengah untuk orang kata itu mencari jalan penyelesaian terutamanya bagi mereka yang menghadapi kesempitan kewangan dan sebagainya. So bagi saya mereka perlu melihat semula kedudukan kewangan semasa mereka terutamanya selepas moratorium nanti. Doktor, bagaimana doktor lihat pengurangan OPR ini? Adakah ia akan sokong lagi prihatin dan penjana? Okey, dia sebenarnya kalau kita lihat monetary OPR, pengurangan OPR ini adalah satu dasar yang dikatakan dasar monetary dan penjana pula adalah dasar fiskal. So dua dasar ni, dasar fiskal dan dasar monetary ni digabung bersama untuk orang kata tu menyuntik kegiatan ekonomi. So saya lihat ini merupakan suatu bentuk orang kata tu dasar yang biasa digunakan apabila ekonomi itu menghadapi masalah. Apa yang kita katakan sebagai dasar penstabilan, stabilization policies, yang mana dasar fiskal dan moneter ini bergabung bersama untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Jadi itu merupakan suatu kata itu naratif ataupun roadmap yang biasa digunakan untuk merancangkan kegiatan ekonomi. Jadi saya rasa ia sesuatu yang tepat untuk dilakukanlah. Doktor sebut tentang polisi monetary. Jadi adakah polisi monetary dan fiskal yang sedia ada ketika ini, adakah ia cukup untuk menjana ekonomi dalam tempoh PKPP pemulihan ini atau mungkin lebih lagi yang diperlukan? Okey, cukup tak cukup itu amat bergantung kepada bagaimana kegiatan ekonomi akan berlangsung pada masa akan datang. Jadi maksudnya apa yang saya nampak yang penting pertamanya adalah dari segi jangkitan ataupun penularan wabak COVID-19. Sekiranya
penularan wabak ini sentiasa dapat dikekang, sentiasa dapat dikawal dan sebagainya, saya percaya pembukaan ekonomi itu akan berlaku secara perlahan-lahan dan secara sekaligus akan merancangkan kegiatan ekonomi. Tapi dalam hal ini saya rasa peranan rakyat juga penting. Maksudnya mereka perlu mematuhi SOP yang telah ditentukan, protokol-protokol kesihatan yang perlu dipatuhi dan sebagainya supaya penularan wabak ini akan sentiasa dapat dikekang. Jadi maksudnya sama ada cukup tak cukup, bagi saya ianya amat bergantung kepada situasi COVID-19 itu sendiri. Sekiranya terkawal, saya jangkakan kegiatan pembukaan ekonomi ini akan dapat diteruskan dalam masa tempoh yang terdekat ini. Dan terakhir sekali, menjelang laporan pelaksanaan ke-12 pada Rabu ini, apa yang doktor jangkakan sendiri? Apa yang mungkin dalam sejak kebelakangan ini yang doktor lihat sendiri? Saya rasa apa yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan telah pun mencukupi. Kalau ada pun saya jangkakan mungkin subsidi upah mungkin dapat diteruskan dan sebagainya. Itulah sajalah yang saya nampakkan. Selain pada itu, dari segi saiz seperti yang disebut tadi 290 bilion dan diikuti pula dasar monetary yang begitu orang kata tu akomodatif. Seharusnya satu resepi yang orang kata tu tepatlah untuk menjana pertumbuhan ekonomi itu. Cuma kita masih ragu tentang COVID-19 ni, terutamanya apa yang sedang berlaku di Amerika Syarikat. Jadi itu saja yang saya nampaklah. Baik, terima kasih untuk perkongsian itu. Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi Bank Islam berkongsi tentang menjelang laporan pelaksanaan ke-12 pada Rabu ini.